الخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وقربنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita pagi ini pada pembahasan matan Abi Syuja'. Okey, betul lah, pembahasan matan Abi Syuja'. Tapi hari ini kita akan masuk pada menghurai ta'liq, memberi ta'liqat dan huraian kepada ta'liq ke atas manzumah al-mufattirat al-mu'asirah. Cuma sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, suka untuk Ana sentuh beberapa perkara. Yang pertama adalah untuk Ana ingatkan diri Ana sendiri dan para sahabat sekalian lah. Okay. Mana malam ni insyaAllah malam nisfu Sya'ban. Okay, malam nisfu Sya'ban. Maka Ana ingatkan dia Ana di sini dan juga antum untuk perbanyakkan ibadah, banyakkan berdoa malam ni lah. Okay. Banyakkan ibadah dan berdoa malam ni, hidupkan malam ni dengan ibadah. Kan. Dan isu nisfu Sya'ban ni isu yang sepatutnya dah selesai lama lah. Tak perlu dipanjangkan pun. Tak perlu dipanjangkan pun. Secara ringkasnya untuk Ana bagi dalam bentuk poin. Pertama, kebanyakan ulama melihat hadis-hadis nisfu Sya'ban ini walaupun dia dhaif, tetapi dengan banyaknya riwayat dan sanad dia jadi hasan li ghairihi lah, ataupun menunjukkan bahawa ada umum makna bahawa malam nisfu Sya'ban ni malam yang ada kelebihan. Itu pandangan majoriti. Itu pandangan majoriti ulama hadis. Okey. Hatta yang mendhaifkan hadis pun melihat kerana banyak sangat riwayat tu menunjukkan bahawa malam ni memang ada fadilat yang tersendiri. Kan? Dan antara ulama yang melihat malam ni memang ada fadilat adalah sebenarnya ramai ulama lah kan. Cuma Ana nak sebut beberapa ulama yang mungkin kita tak tahu. Okey. Jadi antara ulama yang memang menyebutkan bahawa terdapat fadilat pada malam ini adalah Ibn Taymiyah rahimahullah. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam dalam Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, okay? Lailatul nisfi min Sya'ban ruwiya fi fadliha min al-ahadith al-marfu'ati wal-athar ma yaqtadi annaha lailatul mufaddalah. Banyak hadis yang marfu' dan juga athar yang yaqtadi, ada iqtida', ada tuntutan daripada hadis-hadis tersebut menunjukkan bahawa malam nisfu Sya'ban memang malam yang mufaddalah. Wa anna minas salaf man kana yakhussuha bis-salah. Wa saumu syahri Sya'ban wa saumu syahri Sya'ban tu benda lain lah. Dan di kalangan salaf ada yang mengkhususkan solat pada malamnya. Dan seperti mana yang sedia maklum, dia adalah khilaf yang dah ada sejak zaman tabi'in. Di kalangan tabi'in di Madinah dan juga tabi'in di Syam.
Okey, tabi'in dekat Madinah dan tabi'in dekat Syam, kan. Jadi dia khilaf yang dah mustaqir pada zaman salaf. Hatta salaf pun tak bersepakat atas satu pandangan. Dan khilaf yang dah istiqrar pada zaman salaf ini, bila dilihat pada generasi seterusnya, generasi para imam-imam mazhab, keempat-empat mazhab sepakat. Keempat-empat mazhab sepakat, ni bukan benda kecil. Keempat-empat mazhab sepakat malam nisfu Sya'ban malam yang ada fadilat tersendiri. Sunnah untuk ihya. Itu tak ada khilaf. Kalau ada khilaf kat sini, maksudnya orang tu tak faham. Khilaf dia bukan dekat sini, khilaf dia dekat lepas ni. Khilaf dia adalah apa kaifiat ihya. Tu ada khilaf. Okey. Mazhab Syafi'i agak longgar dalam isu kaifiat ihya, iaitu ana bagi yang umum lah. Secara umumnya semua sepakat sunat untuk ihya dengan memperbanyakkan ibadah, solat dan doa. Itu tak ada khilaf langsung. Daripada empat mazhab tak ada khilaf. Hatta Ibn Taymiyah pun hatta Ibn Taymiyah pun galakkan macam tu. Hatta Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa kalau orang tu dia buat jemaah, okey, walaupun jemaah kecil, berkumpul untuk jemaah kecil untuk ihya malam Lailah apa nama dia, nisf min Sya'ban ni pun tak apa. Jemaah yang kecil. Jemaah yang besar Ibn Taymiyah melihat tak patut buat. Ibn Taymiyah melihat dia bid'ah. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i contohnya, hatta jemaah besar yang dibuat di masjid pun tak apa. Itu muktamad mazhab Syafi'i lah. Hatta jemaah besar yang dibuat di masjid pun tak apa. Dengan syarat tak adalah pembaziran, okey. Tak adalah ikhtilat, benda-benda yang mungkar lah. Macam Imam Nawawi pun nas dalam Majmu', kalau nak ihya dekat masjid, jangan ada pembaziran dan benda mungkar. Ihya dengan ibadah sahaja. Itu kalau ihya di masjid. Kalau ihya secara bersendirian tak ada khilaf. Ihya secara bersendirian tak ada khilaf. Ihya dalam jemaah yang khusus, majoriti bagi. Hatta Ibn Taymiyah pun bagi. Ihya dalam jemaah yang kecil, jemaah khasah. Okey. Hatta ana tengok ada orang kata dalam mazhab Imam Ahmad, dia kata muktamad mazhab Imam Ahmad, nisfu Sya'ban ni bukan malam yang mufaddalah. Tapi bila diteliti semula, hatta Ibn Taymiyah kata di sisi Imam Ahmad dia malam yang mufaddalah. Yang kata Ibn Taymiyah rahimahullah, lakin alladhi alaihi kathirun min ahli al-ilm, okey, atau aktsarihim min ashabina wa ghairihim ala tafdhilha. Min ashabina, maksudnya Hanabilah lah, dan selain Hanabilah, ala tafdhilha. Wa alaihi yadullu nassu Ahmad. Bahkan ada nas Imam Ahmad yang tunjuk tafdhil malam nisfu Sya'ban li ta'addudil ahadits al-waridati fiha. Wa ma yusaddiqu dhalika min al-athar as-salafiyyah. Maksudnya asar-asar ni lah, periwayatan daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Okey. Dan masyhur kata-kata Imam Syafi'i kan, inna du'a yustajab fi lailati anis min Sya'ban. Bahkan Imam Syafi'i sebut pada 5 malam. Dan balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajab fi 5 layalin. Okay, fi lailatul jumu'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwal lailatin min Rajab wa lailatul nisf min Sya'ban. Kemudian Imam Syafi'i kata, wa ana astahibbu kullama hakaitu ataupun hukiyat fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardha. Saya istihbabkan semua yang dihikayatkan pada malam ni. 5 tadi tu. Termasuk nisfu Sya'ban lah. Okey. So galakan tu jelas. Bagian tak sepatutnya tak jadi isu. Dari sudut malam yang ada fadilat, tak ada isu. Ihya malam tu tak ada isu. Malam tu doa mustajab, ramai salaf sebut, hatta Imam Syafi'i sebut. Cuma mungkin isu pada kaifiyatul ihya. Okey, itu ada khilaf. Sebahagian melihat jamaah yang besar ataupun membuat hari nisfu Sya'ban ni macam satu tarikh yang dianggap musim khas, ada pada apa nama dia, hari 15 Sya'ban tu buat bubur lambuk contoh, membahagi-bahagi masakan dan makanan. Itu mungkinlah ada yang kata bidah. Okey. Tapi secara umumnya kalau ihya sahaja malam tak ada masalah.
Hatta ihya dalam jemaah pun tak ada masalah. Ihya dalam jemaah yang ramai dalam masjid ada khilaf. Hmm. Sebahagian daripada mazhab Malik dan Ibn Taimiyah, sebahagian daripada ulama mazhab Maliki dan Hambali dan Ibn Taimiyah ada melihat tak patut buat. Ala kulli hal mazhab Syafi'i melihat ihya dengan di masjid tak ada masalah. Kalau kita nak cakap mazhab Syafi'i lah. Okey. So itu penting. Okey, itu penting. Dan mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu tu tak ada dalil lah. Kita sedia maklum tak ada dalil. Uh, Digalakkan untuk baca apa sahaja. Sebahagian ulama daripada kalangan salafus soleh dan juga ulama-ulama yang kita cakap ulama-ulama yang datang kemudian lagi daripada salafus soleh, mereka galakkan baca Yasin. Oh, kucing anak rompak pula. Mereka galak baca Yasin. Okey. Ya. Kan? Apa mereka galak baca ya? Yasin. Ala kulli hal tak ada surah tertentu. Nak baca mana-mana boleh. Nak baca mana-mana pun boleh, tak apa. Okey. Yang penting kita ihya dengan kita doa banyak-banyak. Habis. Itu poin yang Ana nak sebut je lah sebagai muqaddimah. Ana nak sebut tu sebab setiap tahun nampak benda sama ulang, iaitu Ana jumpa ada pandangan yang kata bid'ah hidupkan malam nisfu Sya'ban ni tak waris hadis. Setiap tahun ada. Okey. Jadi Ana lihat benda tu salah lah. Benda tu salah. Macam Ana sebut tadi, kebanyakan ulama yang daripada kalangan muhaddisin pun walaupun mereka dhaifkan hadis tu, mereka kata malam tu tetap ada fadilat dia. Okey, malam tu tetap ada fadilat dia. Ala kulli hal. Okey. Selesai. Sekarang kita nak masuk pada dan kenapa mungkin adalah yang tanya kenapa Ana bawa nukilan daripada Ibn Taimiyah tadi. Sebab Ibn Taimiyah dilihat antara yang keras dalam isu bid'ah. Jadi kalau Ibn Taimiyah yang agak keras dalam isu bid'ah juga rasa malam nisfu Sya'ban ni malam yang mufaddalah, okay, ada sunat untuk ihya ada, maka ulama lain min babin aula lah. Okay, ulama lain min babin aula lah. Okay. Macam dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan apa hukum puasa 15 Sya'ban. Kalau puasa 15 Sya'ban dengan niat untuk menepati hari-hari putih, maka dia tak diisulah disunat. Kalau kerana nak menepati hari-hari putih dan juga satu bentuk untuk hidupkan 15 Sya'ban, itu di sisi Imam Ar-Ramli tak apa. Tak ada, niat tu tak ada masalah. Bagi Imam Ibn Hajar tak naskan apa-apa, tapi Imam Ar-Ramli kata tak ada masalah. Okey, ala kulli hal. Tu habislah tentang isu nisfu Sya'ban. Ya tak? Okey. Kalau dah jadi kebiasaan and kita teruskan sebagai ibadah and takut kalau tak baca Yasin terus tak buat apa-apa macam ni. Secara umumnya nak baca apa-apa boleh. Baca Yasin 3 kali boleh, baca 5 kali, 7 kali boleh, nak baca satu Quran asalnya boleh lah. Takkid dengan bilangan tertentu, takkid ibadah dengan bilangan tertentu pada keadaan yang mutlak pada dia tak ada isu. Tak ada isu selagi mana orang tu tak i'tiqad pada takkid dia tu ada fadilat yang lebih ke, tak i'tiqad pada takkid dia tu yang kena ikut cara tu je, cara lain tak boleh. Adapun semata-mata takkid kerana dah jadi kebiasaan dia baca 3 tak apa. Tanpa dia kata macam memang kena 3, kalau tak 3 tak boleh, contoh. Ada dalil jelas kata fadilat kena baca 3, contoh. Tu dia jadi masalah sikit lah. Sebab tak ada dalil jelas tahu mana dalil yang kuat untuk menilai. Tapi semata-mata mujarrad takkid, dia nak baca 3 tak apa. Dia nak baca 7 tak apa. Dia nak baca 5 tak apa, nak baca 1 tak apa. Okey. Masalahnya orang tua kat kampung paksa join. Kita join dengan hikmah lah. Okey, kita join dengan hikmah. Samping-samping kita join, kita pun
boleh kongsikan maklumat dan ilmu kepada orang-orang tua kita kan. Apa yang kita rasa mungkin maklumat yang diorang perlu tahu, kita bagi tahu. Okey. Kita sedikit sebanyak cubalah. Okey. So kita masuk apa nama dia, ta'liq ni ya, ta'liq kat atas manzumah ni, Al-Mufattirah Al-Mu'asirah. So manzumah ni sebenarnya dikarang oleh Syekh Ali Al-Qudaimi hafizahullah. Kemudian ditaklik oleh Syekh Labib lah. Syekh Labib Najib hafizahullah. Dan yang ada dekat kita ni taklik Syekh Labib. Okay, so kata Syekh Labib hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ibtada an-nazimu hafizahullah nazmahu bihamdillahi ta'ala. Cuma ana akan laju sikit lah dalam taklik ni. Sebab dia panjang. Taklah panjang sangat. Tapi kalau kita nak detail berhenti pada banyak setiap satu poin, kita tak sempat habis. Okay. Bihamdillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Mubdiyan bara'at istihlal. Mubdiyan tu menzahirkan. Abda, yubdi, mubdi, ibda kan. Abda, yubdi, ibda. Maksudnya abda, yubdi, ibda. Maksudnya azhara, yuzhiru, izhar. Mubdiyan bara'at istihlal. Bara'at istihlal pun masyhur. Bara'at istihlal tahu? Anak saya ada pernah hurai kot dalam kelas ni. Ke belum? Kan? Pernah kan? Bara'at istihlal. بأن الله تعالى شرع الصيام وهو شريعة قديمة في الأمم السابقة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okey. Turun bawah sikit. كنت قد جمعت أقوال فقهاء الشافعية حول ما يسمى بالمفطرة المعاصرة قاصدا بها نفع نفسي وأمثالي من الطلبة ثم أرسلتها إلى الناظم الفاضل ليراجعها وليتحفني بملاحظته فتكرم بنظمها ولاحظ أشياء. لام sini ta'lil. Itu mana baca kasrah liyuraji'aha wa liyuthifani. Mudhari' mansub dengan lam ta'lil. Wa liyuthifa hifani bimulahadhatihi fatakarrama binadhmiha wa lahadha asya'. Faja'altu nadhmahu aslan wa ma jama'tuhu ta'liqan alayhi sa'ilan Allah ta'ala an yanfa'a bidzalika Allahumma amin. Okay. So yang pertama, ma yuftiru bila khilaf wala tafsil. Ini apa yang dilihat membatalkan puasa tanpa khilaf dan tanpa perincian. Tanpa khilaf dan tanpa perincian. Yang pertama apa? Bakhahu rabun. Bakhahu ar-rabu. Ar-rabu. Bakhahu rabu ni inhaler. Okay. Amma bakhahu ar-rabwi fayuftirus sa'im. Okay. قد أفتى بذلك الدكتور نوح القضاة مفتي الأردن وهو شافعي المذهب ونص فتواه أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر لأن الدواء في هذه البخاخات يراد له الوصول إلى الرئتين وهما من الجوف. So inhaler batal puasa. Kata Mufti Jordan, Syekh Dr. Nuh Al-Qudah rahimahullah, mengambil inhaler ni daripada melalui hidung ataupun mulut membatalkan puasa. Kerana ubat yang ada dekat dalam inhaler tu dia akan sampai ke kita punya paru-paru. Okay. Dan dia lalu daripada jauf lah. Mulut dengan hidung jauf kan. Dan mulut dengan hidung manfaz maftuh. Okay. وفي مناهل العرفان من فتاوى وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرحمن. Sehingga anak Syekh Fadl bin Abdul Rahman ni, Bah Fadl dia mufti tarim sebelum ni. Sehingga anak. Okay. Ma nassuhu
Yas'alun nasu an isti'mali al-bakhakhah al-bakhakhati fi Ramadan naharan. Hal yubtilu dhalika as-sawm? Orang duk tanya kan, ambil inhaler ni batal ke? Wa nahnu nujibuhum bil ibtal. Wa yajuzu isti'maluhu lid-darurati ma'al qada. Harus untuk guna dia kalau ada darurat, tapi kena qada juga sebab dia membatalkan. Okey, turun bawah. Yang penting kenapa dia batal? Ni penting. Yang perenggan bawah ni penting. Ini ta'lil dia lah. Tadi dalam fatwa-fatwa Syekh Nuh Al-Qudah dengan Syekh Fadl bin Abdul Rahman, mereka tak detailkan tentang ilah dia. Okey. Ilah dia yang Syekh sebut kat bawah ni, waqad sa'altu 'adadan min al-atibba' an mukawwinat hadhihi al-bakhakh. Apa yang ada, apa kandungan yang ada dalam inhaler ni kan? Faqalu innahu yatakawwanu min ma' wa oksigen murakkaz wa mawad dawaiyah, dan adalah apa nama dia, bahan-bahan lain, perubatan lain yang berfungsi untuk luaskan kita punya paru-paru. Paru-paru kita punya apa panggil? Itulah syu'ab. Paru-paru kita punya tu. Apalah kita nak istilah, ranting-ranting gitu. Kan paru-paru kita ni macam ada banyak ranting tu. Membesarkan ranting-ranting supaya oksigen banyak masuk. Okey. Wa hadha ad-dawa yutanawalu an tariqil fam. حيث يضع المريض العبوة في فمه ثم يضغط عليها لتنطلق بخة إلى جوفه. Maksudnya bila kita tekan, yadghat ni kita tekan, dia akan bunyi tss, kan? Kalau tu pernah tengok orang asma ambil kan. So wa hadhihi al-bakhah. Bakhah tu yang sekali keluar tu lah. Tatawajjahu nisbatul akbar minha ila ri'atayhi wa juz'un yasir ila ma'idatihi. Kebanyakannya nisbah yang besar daripadanya akan sampai ke paru-paru, sebahagiannya akan sampai ke perut. Okey, ma'idah dia, perut dia punya usus kan. Walikaunihi yasiran qala ba'dul fuqaha al-mu'asirin yu'fa anhu wa la yufsidu as-sawm. Sebab kerana dia yang sampai dekat paru-paru tu sikit sahaja. Sebenarnya dia sikit je kan. Sebahagian fuqaha mu'asirin kata ini dimaafkan. Tapi Syekh Labib dengan Syekh Ali Qudami nampak cenderung dia batal. Kenapa batal disebut Allah? Illa nama dzakarahu fuqaha'una min al-fitr bil bakhakh wal ladhi yajri ala taqrirat al-madhhab li amrayn. Dua sebab. Annahum dzakaru anna al-batna jawfun wa hadha bila khilaf fi al-madhhab sawa'un wasalat al-'ain ila al-jihaz at-tanaffusi aw al-hadmi fala farq. So Syekh dah kata tadi ada bahagian daripada inhaler akan sampai ke perut. Akan sampai ke maidah perut. So perut jauh. Mungkin paru-paru bukan, ri'atain. Perut jauh. So Dr. Labib nak bagi tahu, walaupun sampai dekat perut dengan cara laluan pernafasan ke, laluan makanan ke, tanafusi tu laluan pernafasan lah. Hadmi tu yang makanan, tak penting lah farq. Tak ada beza. As long as sampai dekat perut. ولكونها عينا وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح. الثاني وعلى التسليم بأن الجزء الواصل إلى الجهاز الهضمي يسير جدا. Katakanlah kita taslim. Katakanlah kita terima. Memang sebenarnya kadar apa nama dia? Kadar yang sampai dekat perut kita tu sikit je. Kadar daripada inhaler sampai dekat perut kita tu sikit je. Mungkin dimaafkan. Jadi Syekh jawab, kalau kita cakap macam tu pun sebenarnya tak dimaafkan. Fa innana la nusallimul afwa anhu. Okay, kita tak kata dimaafkan. Kenapa? Syekh bagi satu fara', satu permasalahan dalam minhaj. Okay. Law balla khaytan biriqihi faraddahu ila famihi wa alayhi rutubatun tanfasil wabtala'aha fayuftir. Ini seolah macam Syekh kiaskan dengan fara' ni lah. Okay. Ya, fara' ni nak apa faedah Syekh bagi fara' ni? Masalah ni, faedah dia Syekh nak bagi tahu kadar yang sikit tu tak dimaafkan. Itu yang Syekh nak tunjuk kat kita sekarang. Kadar sikit tak dimaafkan. Apa bukti kadar sikit kalau sampai dekat jauh tak dimaafkan? Bukti dia, kalau dia basahkan benang kan, air liur dia, okay, and then dia keluarkan benang tu, lepas tu dia masukkan kembali ke mulut dia. Faraddahu ila famih. Dia kembalikan balik ke mulut dia. Basahan tadi tu masih ada kat benang tu, dan basahan
tu terpisah daripada benang tu dan dia telan. Tanfasilu wabtala'aha fayuftir. Batal. Basahan yang dekat benang tu sikit ke banyak? Sikit je kan? Betul tak? Sikit sangat. Sikit je. Bayangkan basahan sikit ujung tu batal. So Syekh nak kata, kalau tengok farak ni, maka kalau sampai juz'un yasir tak ada masalah. Okay. Tapi Syekh Jabiri, Syekh Sa'id Al-Jabiri, hafizahullah, tak setuju dengan pandangan ni lah. Pandangan Syekh Sa'id Al-Jabiri pakai inhaler tak batal. Dan Syekh bagi 4 sebab lain. Antum boleh tengok dekat yang apa, 100 masalah yang Syekh Jabiri punya. Syekh bawa farak lain pula yang berbeza dengan farak ni, iaitu dalam mazhab kita sebut kalau ada orang dia tercium bau, bukan tercium bau sahajalah, dia terhirup ghubarut tariq, apa orang panggil, debu jalan. Zaman dulu kan jalan bukan pakai simen, pakai simen, pakai tar, pakai yalah tanah pasir, debu jalan dia duduk bau. Gharbalatud daqiq, tepung yang kita tepuk-tepuk keluar debu tu, masuk dalam kita punya hidung. So dalam mazhab kita cakap dimaafkan masuk gharbalatud daqiq dengan ghubarut tariq ke dalam hidung dan mulut. Bahkan dalam mazhab kita cakap hatta walau ta'ammada fatha famih, walaupun dia sengaja buka mulut dia pun dimaafkan. Illah dia bukan kerana sikit. Illah dia bukan kerana yasir. Illah dia kerana masyaqqatul ihtiras. Susah untuk elakkan ataupun ada darurat. Illah kalau nak jalan nak macam mana, nak elak macam mana kan, kita memang kena ikut jalan tu. Jadi Syekh Labib melihat angle juzuk yasir tak dimaafkan. Syekh Jabiri melihat angle dia juzuk yasir ke tidak tak penting. Yang penting sekarang ni illah dia dimaafkan kerana masyaqqatul ihtiraz dengan darurah. Jadi masyaqqatul ihtiraz dengan darurah ada pada orang yang asma. Terutamanya bila dia kena ambil lah. Kalau dia tak payah ambil, tapi dia ambil juga, tu kita mungkin cakap batal. Ini dia kena serangan asma tu, asma attack. Kalau kulihal, entah boleh ambil mana-mana lah, betul tak? Okay, semua qaul mu'tabar. Okay. Ataupun antum taklid mazhab lain. Mazhab yang kata tak batal. Fatwa sebahagian muasirin mutlaqan tak batal. Fatwa Singgana Syekh Abdul Aziz bin Baz tak batal. Langsung. Okay. Ikutlah. Sebab kalau kita sebagai orang awam ni, kan, kita sebagai orang awam, adakah kita disyaratkan untuk ikut mufti yang kita rasa paling alim? Tak. Mutamat mazhab kita, orang awam dia boleh takhir di antara mufti. Dia boleh pilih saja dia nak ikut mana-mana mufti dia nak. Walaupun dia tak rasa mufti tu paling alim, tu satu. Okay, dia boleh takhir mufti. Hatta kalau dia taklid mufti yang lemah ataupun ada mufti lain yang ramai yang lagi hebat pun, walaupun tapi orang tu tetap mufti, tetap sah taklid dia. Kan? Macam dalam mazhab kita tak ada isu taklid al-mafdul. Okay? Tak ada masalah dia nak taklid. Cuma dia kena aware lah siapa dia nak taklid tu, apa pandangan dia, okay? Siapa yang kata tu. Janganlah dia macam cacah merebah. Dia tak kaji pun apa, dia tak kaji, dia tak baca apa pun. Dia kata kalau lah ada ulama cakap tak batal, aku ambil pandangan tu lah. Itu problem dah sikit. Kan? Itu nampaklah dia macam malas nak ambil tahu pasal syariat. Yang ni dia dah kaji, dia dah nampak dah, dia dah baca sikit fatwa-fatwa ulama ni, dia pilih. Tak apalah. Okay. Ahmad Dukhan Sijarah, maksudnya rokok lah. Wal mada'ah atau mada'ah fa innaha tufattirus sha'im. Rokok batalkan puasa. Rokok ni tak ada isu lah. Rokok tak ada isu. Okay. Kerana rokok ain yang sampai banyak. Sangat banyak. Memang banyak. Macam mana ain tak banyak? Antum kan tengok kan, kat kotak-kotak rokok tu dia tunjuk paru-paru orang apa jadi penuh dengan tar. Itu ain lah tu. Sampai jadi ada tar dekat paru-paru tu. So ain dia banyak tu tak ada isu lah, tak ada khilaf. Okay, so batal. Kita bacalah sikit beberapa fatwa ni kan. Fatwa kat dalam Bughyatul Mustarsyidin ni. Apa dia sebut? Bughyatul Mustarsyidin ni kitab
Al-Allamah Abdul Rahman Al-Mashhur karang. Dalam tu dia kumpul fatwa 5 ulama. Syekh Abdullah Al-Faqih, Syekh Al-Ashqar, Al-Kurdi. Okey, lagi 2 anda tak ingat. Kemudian ditaklik oleh Syekh Asy-Syatiri, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ma fihi 'ainun ka raihati tatan. Kot, anda pun tak tahu sebutan dia macam ni. Yakni tunbak. Tunbak ni tobacco lah. Tumbak, tobacco. Tatan ni anda tak tahu. Nama sama lah kot kan. Ma fihi 'ainun ka raihati, yakni tumbak, la'anallahu man ahdathahu. Tu dia. Dia laknat, doa laknat kepada orang yang mula cipta rokok. Li'annahu minal bid'ahil qabihah. Kerana dia antara bid'ah yang qabihah. So nampak macam Syekh Abdul Rahman Masyhur, ataupun anda tak tahu fatwa siapa ni, dia tak sebut fatwa siapa dalam Bughyah kan. Sebab biasanya dalam Bughyah ni dia himpunan fatwa ulama tu dia akan bagi simbol. Kalau kaf maksudnya Kurdi, kalau shin Ashkhar. Ni tak tahu siapa. So fatwa salah seorang ulama dalam Bughatul Mustasyidin dia kata bid'ah minal bid'ahil qabihah, antara bid'ah yang buruk. Seolah ulama yang bagi fatwa ni dia meluaskan mafhum bid'ah. Okay, sebab majoriti ulama dia kecilkan skop bid'ah kepada isu ibadat. Adat tak timbul bid'ah. Okay. Hatta kalau ada orang buat benda dosa, dia jadi ma'asi. Sebab tu kebanyakan ulama bezakan antara ma'asi dengan bid'ah. Ma'asi umum, adat dengan ibadat ada. Ala kulli hal tu tak apalah, itu mazhab ulama dalam isu bid'ah. So Syekh kata li'annahu minal bid'ahil qabihah fa innahu yuftiru bih. Wa fi risalati wuduhil butlan bil hukmi bi'adamil fitri bil ibrati bil huqan ataupun hiqan ataupun bil hiqni. Bil huqnah ni injection daripada kubur, masuk daripada kubatul dubur. Okey. Risalah wuduhul butlan, jelasnya kebatilan pandangan yang kata tak batal kalau ibrah masuk, injection masuk, picagari masuk bil hiqn, dengan suntikan. Itulah, dengan suntikan. Huknah ni suntikan, dia tak mesti dekat kubur atau dubur, suntikan. Okey. Itu nama risalah ni je kan. Singana risalah ni Syekh Salim tulis. Salim Sa'id Bukair Baghitan tulis. Singana dirad kepada seorang ulama lain. Ala kulli hal, dalam fatwa tu kata bi khilafi ma fihi ainun ka raihati tumbak fayuftiru bihi li'annahu likathafatihi tanfasilu minhu ain. Tebalnya asap rokok tu memang akan ada ain. Okey. Kalau ada orang isap rokok, lepas tu dia tiup kat cermin banyak-banyak, dekat cermin tu akan ada kesan tu kan. Bukan saja kesan warna dia akan ada ain rokok tu lah. Okey. Okey, sambung. Kita turun bawah, tak apalah, yang tambahan tu boleh baca atau ada 2 lagi Syekh. So itu tentang isu apa? Hela dengan rokok. Okey, hela dengan rokok. Kemudian tahamil wa minzaru. Kata tahamil wa minzaru wasal bi famihi wa duburin awil qubul. Okey. Tahamil ni apa? Tahamil ubat yang dimasukkan daripada dubur. Tahamil ni ubat dimasukkan daripada dubur. Bahasa Inggeris dia suppository. Suppository. Okey. Senanglah, dia mestilah bantal. Tak susah. Wa kullu ma yadkhulu min al-qubuli aw ad-duburi fa innaha tufsidu as-sawm wa minzaru al-ma'idah yakunu 'abra al-fam sawa'un bimawaddin duhniyatin tusahhilu wusulahu ila al-ma'idah am la. Okey, tahamil suppository tu batal lah sebab dia akan masuk daripada kubul atau dubur. Ketiga, minzarul ma'idah, skop yang dimasukkan untuk tengok perut. Ni kalau orang gastrik kadang-kadang dia buat macam ni. Skop masuk tengok perut. Ana pernah kena masuk skop ni. Skop masuk tengok perut ni. Dan Ana ada cerita, apa orang panggil? Cerita ngeri. Cerita ngeri dengan seram.
Okay, bila Ana dimasukkan skop ni, sebab dia masuk dalam sampai ke perut kan, Ana kena kena orang panggil apa? Dilalikanlah tidur, pingsan. Ana tersedar tengah-tengah dia buat proses tu. So bila Ana tersedar, apa jadi? Kita panik lah, kita rasa ada skop kat dalam tekak kan. Lepas tu kita secara semula jadi kita nak muntah. Sedangkan skop tu dah kat dalam perut dah. So Ana duk dah nak muntah tu, berapa saat Ana tersedar, Ana gastrik. Gastrik. Alhamdulillah gastrik Ana ni mild, tak teruk. So bila Ana tersedar tu, dalam masa berapa saat doktor tu suntik balik. Kan dadah ke apa ke, pelali ke apa, bagi Ana tidur balik. Tapi dalam berapa saat Ana tersedar tu takut lah. Okay. Lepas tu lama juga Ana sakit dekat tekak ni. Sebab kita nak muntah skop tu, mana dia boleh keluar, dia dah sampai perut dah. Ala kulli hal. So dia akan letak mawad duhniyah. Dia akan letak macam minyak ke apa ke untuk jadi pelincir, mudahkan skop tu. Kalau ada pelincir lagi batal lah kan. Kalau ada skop tu dah batal lah, ada pelincir tu macam air tu, cairan tu pun batal lagi lah. Okay. ففي الحالين يفسد الصوم لأنه عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح ومثل هذا حكم المنظار الشرجي. منظار الشرجي ni sehingga Ana ada endoskop lah, dia skop juga tapi masuk ikut dubur. Tadi masuk ikut atas. Okay. Endoskop yang untuk perut ni Maidah atas. Yang Syaraji ni di bawah ومثله ما يدخل عبر الأنف okay, فإنه يفسد الصوم لأنهما أعيان واصلة إلى الجوف. Apa yang masuk ke hidung, kalau tinggi lah, kalau dia masuk dalam sampai atas, okay, mungkin kalau ada skop ke apa ke dia masuk sampai atas, batal. Okay. قال العلامة ابن حجر الحيثمي في التحفة مع عبارة المنهاج والتقطير في باطن الأذن والإحليل. تقطير titisan air, okay, dimasukkan dalam batin telinga dan juga ihlil. Ihlil ni lubang kubul atau lubang payudara, antara dua tu, okay. Lepas tu dia kata nampak ihlil makhraju baulin walaban, lubang kubul atau payudara. Wa illam yujawiz al-hashafata wal halamah. Al-hashafah ma'ruf, al-halamah puting, okey, puting. So yang masuk ikut lubang tu, lubang kubul dan apa nama dia, payudara, muftir fil asah. Okey, binaan alal asah. Okey, berdasarkan pandangan yang asah dalam mazhab kita, iaitu al-jawf la yushtaratu kaunuhu muhilan. Tak disyaratkan rongga tu dia mestilah rongga yang boleh mengubah makanan ataupun zat. Dia itu muhil lah. Kalau rongga tu tak mengubah makanan, dia tak ubah zat apa-apa pun, tetap dia batal kalau sampai kat situ. Wa kadza yuftiru bi idkhali adna juz'in min usbu'ihi atau isbi'ihi. Isbi' tak apa, ada 10 lurah, semua betul. Asba', usbu', isbi' antum bacalah macam mana pun. Adna juz'in min usbu'ihi fi duburihi aw qubuliha. Kalau ada orang yang masukkan walaupun sikit jari dia ke dalam kubul atau dubur. Bi an yujawiza ma yajibu ghasluhu fil istinja. Bila dia batal, bila kita masukkan melebihi kadar yang wajib kita basuh ketika istinja. Kubul dan dubur lah. So tadi tu yang dia masukkan skop daripada dubur, confirm lah batal, dia masuk dalam. Bukan sikit je kan, dia masuk sampai untuk tengok ke, Allah alam, dia mungkin masuk untuk orang ada penyakit buasir ke apa, anda pun tak tahu kan, dia tengok dalam. Wa alaihi fal qastarah al bauliyah. Qastarah bauliyah ni catheter air kencing. Orang mungkin dia tak boleh kencing dengan cara proper, cara biasa. Dia kena tebuk lubang dia, masuk kat dalam dia punya kubul. Masuk dalam kubul, dia masukkan
Tiup. Unbub. Nampak idkhal unbub. Unbub ni tiup lah. Masukkan tiup dalam kubul dia untuk keluarkan air kencing. Ni pun batal juga. Okay, nas'alullah salama wal afiyah. فالقسطرة البولية تفسد الصوم لأن القسطرة البولية إدخال أنبوب في ذكر الرجل أو فتحة البول عند المرأة بحيث يكون أحد طرفيه داخل الجسم المثانة والآخر خارجه والآخر خارجه حيث يجمع البول atau يجمع البول في كيس خاص. Kan nanti kencing tu dia akan dikumpulkan dalam paket yang khusus. Ni untuk orang yang tak boleh kencing. Ada masalah batal lah. Cuma ada perincian dekat bawah dia, antum boleh baca tu. Bila orang tu dimasukkan kateter kencing ni, apa jadi? Tengok wa yabqa ayyaman, dan katakanlah dimasukkan kateter kencing tu untuk beberapa hari kan. Yufsidu as-sawma fi yaumi idkhalihi in udkhila athna as-sawm. Dia batalkan puasa hari pertama dia jika dimasukkan ketika puasa. Wa fi yaumi naz'ihi in nuzi'a athna an-nahar. Dan pada hari dicabut kateter tu, pada hari dicabutkan. Hari yang tengah-tengah, katakanlah 5 hari. Hari pertama dimasukkan, hari kelima dicabutkan. Hari 2, 3, 4 macam mana? Hari 2, 3, 4. Wa fil ayyam allati yabqa fiha muttasilan la yufsidu as-sawm. Hari 2, 3, 4 tak batal puasa. Okey, dan Syekh sebutkan fara' yang ada dalam mazhab kita lah ni. Walau ibtala'a khaytan mathalan bil laili thumma asbaha sa'iman fa in ibtala'a baqiyahu aw naza'ahu aftar li'anna ibtila'ahu aklun wa naz'ahu istiqa'atun. Kerana ada masalah dalam mazhab kita yang umpama macam ni, kalau ada orang ditelan khayt, benang kan, dia telan benang pada waktu malam, dia bangun-bangun subuh, dia dah bangun-bangunnya dah subuh dah puasa dah. Okey, benang tu masih ada dalam badan dia. Kalau dia telan selebihnya benang tu, batal puasa dia, kerana itu dianggap macam makan. Kalau dia bawa keluar benang tu balik, batal juga kerana dia umpama macam muntah. So kateter kencing ni pada hari kedua, tiga, empat yang mana tak dikeluarkan dan tak dimasukkan, kan dibiarkan sahaja, itu umpama macam benang yang ada dalam badan orang tu tapi tak ditelan dan tak dikeluarkan. Macam itulah. Faham Okay, boleh turun bawah. Kemudian mala yuftir. Mala yuftir, benda yang tak batalkan puasa. Wa huwa thalathatu aqsam. Pertama, ma la yuftir ma'al karahah. Dia tak membatalkan tapi makruh. Apa dia? Ni senang je, kita baca laju. Tadawuqut ta'am, semua orang tahu. Qala al-'allamah al-khatib al-Shirbini wa yustahabbu an yataharraza an dhawqit ta'am khawfan min wusulihi ila jawfihi aw ta'atihi li ghalabati syahwatihi. Takut nanti dia sampai ke rongga badan ataupun dah sedap sangat dia rasa makanan tu, lagi dia makan, dia ghalabati syahwah, dia lapar sangat contoh, teringin sangat nak makan. Tapi kalau ada sebab kenapa dia kena rasa makanan ataupun dia kena kunyah makanan, contohnya untuk anak kecil dia makan ke, contohnya nak hidang masakan dekat orang ternama ke, kan, dia tak boleh nak masak macam gitu-gitu, tak sedap contoh, dia boleh rasalah, tak ada karahah. Okey, macam tak disebut kat situ. Lakin law ihtaja ila madghi at-ta'am litiflihi. Madghi at-ta'am, dia kena kunyahkan dulu makanan untuk baby dia. Ataupun wala karahata aidan fi dhawqi nahwi at-ta'am li gharadi islahihi li muta'atih. Untuk tujuan kita islah makanan tu, perbaiki makanan tu. Maksudnya kalau tak sedap nak bagi sedap, untuk orang nak makan. Mungkin dia hidang makanan dekat Agung, YDPA, takkan nak bagi tak cukup garam, kan? Mesti dia akan rasa, okey.
So boleh dia makan, bukan boleh dia makan, boleh dia rasa, dan tak ada karahah, tak makruh. Sebab ada hajat. Kaedah dia kan, bila ada hajat, karahah pun hilang. Al karahatu tazulu bi wujudil hajah. Al karahah tazulu bil hajah. Boleh rasa walaupun ada muftir yang lain, walaupun ada je makanan yang lain, tak ada masalah untuk dia nak rasa makanan yang dia dah masak tu. Okey. Kerana boleh jadi orang yang puasa tu je reti macam mana nak perbaiki masakan dia. Li'annahu qad la ya'rifu islahahu mithlu as-sha'im. Kedua, ta'attur. Apa orang panggil? Orang panggil apa? Pakai minyak wangi. Ataupun tatayyub. Dalam Bughatul Mustarsyidin, la yadur wusulu rihin bisyam wa kadha min al-fam. Raihatil bakhur atau ghairihi ila al-jawf wa in ta'ammadahu li'annahu laysa 'ainan. Dia bakar bakhur ataupun dia pakai minyak wangi tak batal. Okey. Walaupun ada asap minyak wangi tu, dia ada bau, dia maksud sengaja dia bau pun tak batal. Kerana asap bukhur dia bukan asap rokok. Dia bukannya dia boleh berkumpul and then dia ada ain, tak Wa kadza yukrahu lahu, terus sikit. Syammut tib wa raihan. Samalah bau minyak wangi dengan bunga wangi. Tak sunnah untuk dia pakai minyak wangi hari Jumaat pada waktu puasa. Okey. Walau fi yaumil Jumu'ah, tak sunnah untuk dia pakai wangian ketika puasa walaupun pada hari Jumaat. Hari yang digalakkan pakai wangian pun tak. Kata Imam Ramli, taqdiman linnahyi al-khas ala at-tatayyub fihi al-'am. Mendahulukan larangan yang ada daripada galakan umum untuk memakai minyak wangi pada hari tersebut. Okey. Imam Ar-Ramli bagi contoh, Imam Ar-Ramli kiaskan kama law wafaqa yaumu idin yaum istisqa. Apa nama dia, sebagai contoh, kebetulan hari raya dan hari istisqa tu sama. Okey, anak nak tanya antum. Apa kaitan hari raya, hari istisqa dengan masalah minyak wangi dengan hari Jumaat ni? Siapa faham? Ada yang nak cuba ni elaborate? Imam Ramli ni tengah buat kias sekarang. Tengah buat kias. Kaf ni ialah, boleh kata kaf ni untuk tanzir ataupun kias. Imam Ramli nak kata macam ni Imam Ramli nak cakap, hari raya kita sunat pakai baju cantik ke buruk? Cantik. Bila kita nak solat istisqa, kita sunat pakai cantik ke buruk? Buruk. So kalau kita nak solat istisqa pada hari raya, pakai cantik ke buruk? Pakai buruk. Pakai buruk. Mendahulukan larangan yang khas ke atas galakan umum yang am. Macam itulah. Itu maksud Imam Ramli. Okey. Dalam nota kaki dia kata maklumat ni ada dalam Hasyiatu Ar-Raud. Hasyiatul Raud ni kitab apa, siapa tahu? Hasyiatul Raud. Sebab antum bilangan sikit tu anda tanya banyak. Ya, berapa orang aja ada? Kira kelas khusus lah. Hambali. Yang lain, Ustaz Muhsin, Ustaz Syakirin, Muhammad Syakirin. Ar-Raud sini, Ar-Raud, faham ana, setahu ana ni bukan Hambali punya lah, ni bukan Raudul Murbi'. Dan setahu ana dia bukan hasyiah kepada Raud, dia hasyiah kepada Asna Al-Matalib. Mungkin lagi tepat kalau Syekh Labib tambah hasyiah Syarhir Raud. Sebab Raudul Talib matan, Ibnu Muqri buat.
Syekhul Islam Zakaria Ansari syarah jadi Asna Al-Matalib. Asna Al-Matalib ada hasyiah oleh Imam Ramli, tapi masih dalam bentuk makhtut. Sebab Imam Zakaria Al-Ansari diizinkan Imam Ramli untuk islah kitab dia sendiri. Ya, kalau dia dah mati pun dia izinkan Imam Ramli untuk islah. Jadi Asna Al-Matalib, kalau ada benda yang nak kena islah dan sebagainya, Imam Ramli akan islah. Dan dia buat hasyiah lah. Hasyiah dia. Okey. Faedah ni yang dapat daripada Syekh Taha Hamadi. Kemudian hasyiah kepada Asna ni pula dah terbit sekarang. Kan tu tengok yang pesta buku baru ni Asna Matalib 20 berapa jilid tu kan. Dia terbit sekali dengan hasyiah ni kalau tu tengok. Asna Matalib yang baru terbit dekat pesta buku baru ni tu, berapa puluh jilid tu. Ana nak belilah tapi confirm tak ada duit ni. Banyak tu. Dia terbit dengan hasyiah ni sekali. Hasyiah Imam Ramli ni. Okay. Kitab yang penting sangat. Tapi itulah. Tak apalah. Kita tak boleh baca sekarang, kita baca nantilah kan. Okay, kemudian tengok. Kemudian dia katalah, وَهَذَا الْفَرْعْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ قَاعِدَتِهِمْ تحت قاعدة تقديم المانع على المقتضي kan. إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع. Okay. Kemudian ما لا يفطر وهو خلاف الأولى. خلاف الأولى. Tadi ما لا يفطر tapi makruh. Yang ni ما لا يفطر tapi dia khilaf al-aula. Tak batal kan, tapi dia khilaful aula. Khilaful aula ni macam makruh lah. Cuma dia tak ada nahi yang khas. Amat tabarru' biddam fala yufsidus sawm qiyasan 'ala al-hijamah. Adapun tabarru' biddam, apa orang panggil? Blood donation. Derma darah lah kan. Derma darah tak batal puasa. Kita kiaskan dengan hijamah. Kerana dalam mazhab Syafi'i hijamah bekam tak batal puasa. Sebab mazhab Syafi'i melihat hadis yang aftar al-hajim wal mahjum, hadis tu mansukh. Okey. Kerana ada hadis Ibn Abbas yang lagi lambat yang mana Ibn Abbas sebut Nabi SAW ihtajama wa huwa saim. Hadis tu mansukh kan hadis aftar al-hajim wal mahjum. Maka ikut mazhab kita dan jumhur hijamah tak batal. Dan dikiaskan atas hijamah blood donation. Derma darah. Okay. Sebab apa? Dua-dua keluar darah, betul tak? Bekam keluar darah. Nak donate blood keluar darah. Okay. Khilafah lil Hanabilah. Beza dengan Hanabilah lah. Okay. Kita tengok Syekh Labib kata apa? Thumma raja'tu kutub al-Hanabilah fawajadtu annahum yaqulun inna ta'lil at-taftir bil hijamati ta'abbudi fala yuqasu ala ghairi. Fala yuqasu ala fala yuqasu alaihi ghairu. Kalau masuk darah pun tak apa. Kalau masuk darah tak ada masalah. Sebab bila orang nak derma pun dia masuk tube. Bila nak masuk ke ataupun dia nak derma, dia masuk tube. Kalau waktu dia nak derma masuk tube tu tak batal kan? Dan tube dia akan rasa kecil sebab dia akan masuk ikut ni je. Kita punya liang roma je. Okay? Kecil je. Kan? Setahu ana lah. Fala yuqasu alaihi ghairu. Bagi mazhab Hambali, hijamah membatalkan puasa ni ta'abbudi. Ilah dia ta'abbudi. Maka bila ilah dia ta'abbudi, kita tak boleh nak kias lah. Kan? Sebab syarat nak kias, ilah tu kena ma'qulah. Ma'qulatul makna. Ilah tu ma'qulah. Kan? Tapi kalau ilah tu ta'abbudiyah, tak boleh kias. Maka kalau ikut mazhab Hambali, kalau kita tanya orang mazhab Hambali, derma darah batal tak? Orang mazhab Hambali akan cakap derma darah tak batal. Kan? Kalau kita cakap dekat dia, kamu cakap bekam batal, derma darah tak batal pula. Bekam batal ta'abbudi. Maka saya tak boleh kiaskan derma darah dengan bekam.
Kan? Kata Syekh Al-Qaimi, ni Syekh Labib quote daripada Syekh Al-Qaimi, wa hadhihi min al-mufradat. Ini mufradat mazhab Hanbali lah. Wal illatu fiha ta'abbudiyah, fala yuqasu 'alaiha tabarru' wala al-fasd wala asy-syart. Syarat ke? Al-fasd, apa nama dia? Bekam, macam bekam lah, bawa darah. Syaratnya tak pasti apa dia. Ya, adalah kot proses darah macam mana, anda tak tahu. Hmm. ولذا قال العلامة الكردي أما الفصل فلم أقف على خلاف في الفطر به وعليه فالتبرؤ بالدم وأخذ الدم للتحاليل ينبغي أن يكون عدم الفطر به اتفاقا. أخذ الدم للتحليله في أثناء الصوم، ومراد النازح حفظه الله بالتحليل أخذ الدم للتحليله في أثناء الصوم. Tahlil dam ni mungkin proses dia nak apa panggil analisa darah kot. Dia nak uji, dia nak buat ujian darah. Tahlil ni ujian darah dengan analisa lah kot. Okey. Ana rasalah betul lah kot kan maksud dia. Tahlil tu. Tahlil akhdh dal li tahlili untuk uji atau nak buat analisa darah. Kadang-kadang kalau orang buat tesis kan dia cakap dirasat tahliliyah, betul tak? Kajian analytical. Okey. Turun. Ma la yuftiru wa la yukrah wa laysa khilaful aula. Ma la yuftir wa la yukrahu wa laysa khilaful aula. Tak membatalkan, tak makruh dan tidak khilaf aula. Apa dia? Pertama dia sebut kat sini wad'ul marahim, letak krim kat badan. Wa wad'ul adwiyah wa wad'uhu li lasaqatil jildiyah. Letak plaster, letak krim tak batal. Okey? Tak ubat atas kulit tak batal. Sapu minyak atas kulit tak batal. Kan? Kata Imam Nawawi dalam Minhaj, fala yadhuru wusulud duhni bi tasharrubil masam. Tak ada masalah kalau minyak masuk dalam kulit kita, dia serak masuk dalam lubang kulit. So kalau letak krim, sapu minyak, letak plaster, semua tak batal. Okey? Tengok dia kata bawah ni. Wa aftat Darul Ifta' Al-Urduniyah, Darul Ifta' Jordan, fatwakan, dan Darul Ifta' Jordan ni biasanya ikut mazhab Syafi'i lah, wa hiya taltazimul mazhab Syafi'i ghaliban bi'adami darari al-lasuqat al-jildiyah. Tempat al-lasaqat al-jildiyah. Plaster kita atas kulit. Wa kadza murattibus syifah. Murattibus syifah tahu? Murattibus syifah ni orang panggil apa? Nak bagi bibir tak kering tu. Kalau bibir kering dia letak, bukan lipstick. Lain, bukan lipstick. Apa orang panggil? Lip balm. Lip balm. Betul, lip balm. Dan murattibus syifah pun tak batal. Kerana tak sampai dekat jauh. Okey. Tak sampai dekat jauh. Okey, turun. Mak dia kat bibir kan. Ma fil iftar bihi khilaf. Ni khilaf. Apa khilaf dia? Wa qatratun fil uzni tufsidu siyam wa khalafa al hujjatu wa huwa dhu maqam. Wa khalafa al hujjatu. Kita baca fa'il lah sebab hujjah sini merujuk kepada Imam Ghazali. Kan Imam Ghazali kan Hujjatul Islam. Okey, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Okey, Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali khalafa al-madhhab, khalafa al-akthar. Sebab dalam mazhab kita telinga ni jauh. Okey, telinga jauh. Imam Ghazali kata telinga bukan jauh. Al-mu'tamad fil madhhab anna ma yadkhulu 'abra al-udhuni yufsidu as-sawm. Yang masuk ke telinga batal puasa. Mu'tamad ikut mu'tamad. Dalam Mughni Muhtaj, Khatib Syarbini kata wa taqtir fi batin al-udhuni wa illam yasil ila ad-dimagh.
Masukkan air, titisan air kat telinga batal walaupun air itu tak sampailah ke dalam tengkorak otak. Okey. Dalam Bughatul Mustarsyidin, qala fil qala'id. Qala'id. Dia dah kod. Qala'id ni nama kitab tau. Qala'id ni nama kitab. Seingat ana lah, Faraidul Qala'id ni kitab Al-Allamah Ali Bakathir. Okey. Dia kumpul fatwa-fatwa ulama. Dia fatwa-fatwa dia sendiri. Fatwa-fatwa Allamah Ali silap. Qala'id ni seingat ana Baqusyair. Seingat ana, bukan Bakathir, Baqusyair. Ulama Yaman ni macam tu lah. Antum kena beza-beza Bakathir, Baqusyair, Bazra'ah. Apa lagi? Bafadl, Makhramah. Kan? Antum jangan tercampur. Biasa dia punya ulama dia nama macam tu. Dan sehingga anak Qala'id ni dia Baqusyair, Al-Allamah Baqusyair. 2 jilid tebal. Faraidul Qala'id, bagus. Dia quote dalam Bughatul Mustarsyidin, quote daripada Qala'id ni, wa afta syekhuna fi man dakhalat fi udhunihi dharratun fa'adhathu. Dalam telinga dia masuk benda tertentu, zarrah lah, ada benda-benda tertentu masuk, dia rasa sakit, azathu. Kalau sakit bolehlah masukkan air, bijawaz idkhalil ma' alaih, tapi yuftiru alaihi al-qada. Batalkan puasa dia kena qada. Okey. Dalam fiqh manhaji pun ada. Kita bawah tu, wa afta ba'du syafi'iyyati bi'adami al-iftar bima yadkhulu min al-udhuni wa huwa ra'yu al-imam al-Ghazali ataupun Imam al-Ghazali, dua-dua boleh dengan tasydid pun betul, tanpa tasydid betul. Ghazali boleh. Min asy-Syafi'iyyah wa huwa man asyara ilaihi an-nazim hafizahullah ta'ala biqawli al-hujjah. Qala as-Sayyid Ahmad asy-Syatiri fi syarh al-Yaqut. Wa atadhakkaru qawlan fil madhhab asy-Syafi'i muqabil al-asah. Saya teringat satu pandangan dalam mazhab Syafi'i yang muqabil asah. Okey. Al-asah yang muktamad lah dalam kes ni, tapi ni yang muqabil asah, yang lawan kepada asah. La yabtulu as-sawmu biwusulil ma' ila batinil udhun. Tak batal kalau sampai tak batal kalau air sampai ke dalam batin telinga, wa huwa qaulun qawi. Biasalah. Kenapa dia kata qaul qawi? Kenapa Al-Allamah Asy-Syatiri kata dia qaulun qawi? Siapa tahu? Wa huwa qaulun qawi. Agak-agak sebab apa? Ada nak jawab? Tak ada. Qaul al-Ghazali Ustaz. Ha? Sebab dia qaul al-Ghazali. Okey, betul sebab dia qaul Ghazali. Tapi ada sebab lain. Yang lagi jelas. Kerana bila khilaf tu dia antara asah dengan muqabil asah, khilaf tu qawi. Pandangan yang kedua tu confirm kuat lah. Kan? Khilaf asah dengan lawan dia ni, dia khilaf antara ashab. Khilaf antara ashab. Dan dia khilaf yang kuat. Kalau khilaf tu tak kuat, dia jadi apa, qaul yang sahih. Okey, lawan dia dhaif. Kan? Qaul sahih, lawan dia dhaif. Itu khilaf yang lemah. Tapi khilaf sini kuat. Khilaf sini kuat maksud dia apa? Maksudnya dalil dua-dua kuat. Dua-dua dalil kuat, bertentangan hebat. Tapi yang majoriti lah pilih yang satu lagi, so satu tu jadi asah. Okey, wa huwa qaulun qawi qala as-Sayyid Ahmad Bik al-Husaini. As-Sayyid Ahmad Bik al-Husaini ni ulama masyhur. Ni faedah antum baca kitab-kitab macam ni, kitab-kitab macam fatwa ni supaya antum kenal ulama, antum tahu macam mana nak faham fatwa mereka, faham manhaj dia dalam fatwa, dalam dia qiyas, dalam dia takif masalah tu, dalam dia nak tanzil dan takhrij kepada masalah tu. So As-Sayyid Ahmad Bik al-Husaini ni masyhur, dia wafat tak lama, 150 tahun lepas macam tu. Ulama Azhar, dan dianggap antara ulama terakhir dalam mazhab kita yang tabaqah Ashabul Hawashi lah. Okey. Masyhur, dia ada syarah kepada Al-Um, bahagian ibadat sahaja. 20 jilid. 20 jilid bahagian ibadat je.
Cuma anda tak tahu, anda rasa ada kot manuskrip dia, anda tak pernah nak tahu, anda tak tahu. 20 jilid, Syarah Al-Um bahagian ibadat sahaja, and then dia ada kitab dalam isu taklid bagus. Tuhfah Ar-Ra'is Sadid. Isu taklid dengan mazhab. Sangat bagus. Kemudian dia ada kitab tentang isu niat ketika solat dan sebagainya. Dia 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 detail panjang kan isu istihdar haqiqi, istihdar urfi, muqaranah urfiyah, muqaranah haqiqiyah dalam isu niat, dan dia kata mutamak mazhab bukan istihdar haqiqi dengan istihdar urfi. Istihdar haqiqi dengan muqaranah haqiqiyah. Siapa kata mutamak mazhab istihdar haqiqi dengan muqaranah haqiqiyah, salah dia kata. Ala kulli hal, dia ulama yang sangat alim. Sangat alim. Kata Sayyid Ahmad Beg Al-Husaini ni rahimahullah, bila dia syarah Al-Um, dia kata dalam semua manuskrip, bukan semua lah, dalam banyak, bukan manuskrip, silap, sebahagian manuskrip yang bila dia salin kitab Al-Um ni, nusakh kan, sebahagian yang salin kitab Al-Um, bila sampai part ni dia tertinggal perkataan la, saqatat ala nusakh fil kalimah la min ibaratiha. Dalam Al-Um ada ibarah, Imam Syafi'i kata wa yuftiru biwusuli syai'in ila udhuni, yang sebenarnya ada huruf la, wala wa aslul ibarah la yuftir, wala yuftiru biwusuli syai'in ila udhuni, tapi sebahagian nusakh bila disalin Al-Um tertinggal dan jatuh la. Okey, maka mungkin sebab itulah sebahagian ulama dalam mazhab kita memuktamadkan sampai ke apa yang masuk ke telinga ni batal. Mungkin apa nama dia, nusakh Al-Um yang sampai dekat mereka, nusakh yang tertinggal lah. Faham tak? Tapi Al-Allamah Ahmad bin Husaini jumpa nuskhah yang atau mungkin dia rasa lagi asli, lagi kuat. Tak ada yang adalah la yuftir. Kalau nuskhah tu betul, okey, maka memang yang kuat ni qaul jadid Imam Syafi'i, dan qaul jadid ni biasanya akan jadi muktamad lah kalau disetujui oleh imam-imam macam Nawawi, Rafi'i semua. La yuftir lah, tak batal. Okey. Lakin hadha syarh lam yutba' wa tahaqqaqa al-ana anna al-udhuna manfadhun ghairu maftuh. Dan sekarang dah pun kita tahu daripada ilmu perubatan, telinga kita ni bukan manfadh maftuh. Ilmu perubatan cakap, anda pun tak tahulah, kena tanya ahli perubatan. Tapi biasa disebutkan ahli perubatan sebut telinga kita bukan manfadh maftuh. Wallahu alam. Kena kaji lagi detail tentang manuskrip Al-Um. Ana tak tahu. Ana tak apa-apa pakar. Dan benda ni tak pelik. Sebab ada ulama dalam mazhab kita yang hebat-hebat, dia tak pernah pun dapat, dia tak sempat pun baca Al-Um, ataupun tak ada pun Al-Um. Ataupun dia tahu Al-Um dengan nukilan ulama daripada kitab Al-Um. Kan? Macam dikatakan Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Dia katakan Al-Isnawi dia tak ada Al-Um pun. Okey. Wallahu a'lam lah. Okey. Dia turun bawah. Okey, ni tak apalah. Dalam Taqrirat Sadidah pun disebutkan, ilmu kedokteran moden kata telinga dia bukan manfadh maftuh. Okey, tak apa. Kemudian mata, al-mu'tamad fil madhhab anna al-'ain laysat manfadhan maftuhan ila al-jawf. Wa bittali la yuftiru bi qatratin fiha. Air drop tak batal sebab dia bukan manfadh maftuh. Okey. Ada yang pandangan yang dia kata dari sudut perubatan, mata kita ni manfadh maftuh ataupun jawf. Manfadh maftuh lah. Muktamad dalam mazhab mata bukan manfadh maftuh, tapi perubatan moden kata mata ni manfadh maftuh. Okey, ni anda bagi kesimpulan lah. Cuma walaupun dia manfadh maftuh, kerana lubang dia kecil sangat, ulama moden kiaskan je lubang yang ada kat mata kita ni dengan lubang yang ada kat kulit, liang roma yang ada kat kulit. Okay, so dia manfadh maftuh yang kecil sangat, so tak apalah, kalau masuk air pun tak batal.
Boleh? Sebab tu ulama dalam mazhab kita bahas, kalau ada orang dia pakai celak, celak tu masuk dekat mata dia, manfaz mata dia, mungkin ada lubang sebagainya, turun sampai dia boleh rasa celak tu dekat tekak. Ada rasa celak tu dekat tekak, asar. Batal tak? Tak batal. Satu, yang sampai kat tekak tu asar, bukan ain celak, kan? Pertama. Kedua, mata kita ni walaupun dia manfaz maftuh, tapi dia manfaz maftuh yang kecil macam liang rumah, so tak batal. Okay? Ada dalam ni dia sebut kat bawah ni, tak ada bekas sebut kat sini mana. Wa in wujida launu al-kuhl wa ba'dhum qala athar al-kuhl. Maksudnya inilah celak. Wa wusul al-athar faqat la yadur kama law wasala ar-rihu bisyam ila dimaghi. So kalau athar kuhul sahaja, kesan celak je sampai, tak ada masalah. Yang ada masalah kalau ain celak. Amma law wasalat ainul kuhl ila halqihi walau min ainaih fayuftir. Okey. Itu sebab ada ain lah. Kama sarha bidzalika asy-Syarqawi fi hasyatihi 'ala at-tahrir. Wa ra'a ba'du asy-Syafi'iyyah al-mu'asirin anna al-ain manfadhun maftuh bina'an 'ala ma athbatahu at-tibb kama taqaddam. Macam mana cakap tadi? Perubatan moden cakap mata ni manfaz maftuh, cuma kecil sangat. Lakin hadzal manfaz yushbihu al-masam. Okay. Walidha fala yu'athir. Sayyid Umar al-Basri kata apa? Sayyid Umar al-Basri ni masyhur, dia ada hasyiah atas tufah. Sehingga ana Sayyid Umar al-Basri ni ayah pula, guru kepada Al-Allamah Al-Kurdi ataupun Said Sumbul, antara dua tu. Anda tak ingat antara, okey? Antara dua. Kata Syekh Sayyid Umar al-Basri, ahlu tashrih yuthbitunahu. Ahlu tashrih ni ulama-ulama yang sejen pakai bedah, sejen tashrih. Sehingga Imam Suyuti dalam Nuqayah dia ada satu cabang dalam Nuqayah dia pasal ilmu tashrih. Nuqayah Imam Suyuti karang kitab matan yang kumpul apa? Matan ringkas untuk 14 cabang ilmu dikumpul dalam satu kitab kan. Kemudian disyarah Nuqayah dia. Okey. So dalam Nuqayah ada 14 cabang ilmu, salah satunya tashrih ingat anak. Imam Suyuti boleh buat ilmu bahasa sejeri Dia selit sekali ilmu mantik, ilmu usul, hadis, Quran, ada tashrih. Baik. Ahlu tashrih yuthbitunahu ay manfadhul ain. Tapi yujab, waqad yujab, bolehlah kalau kita nak jawab, kita cakap apa, walaupun dia manfadh maftuh, annahu li khafaihi wa sigharihi mulhaqun bil masam. Kan? Kecil sangat, maka kita ilhaq, kita kihahkan dengan yang roma kulitnya. Okey. Turun bawah. Kemudian hasil aqwal fil iftar bil ibar. Jamak ibrah lah Thalathah. Pandangan ulama tentang pakai injection. Pandangan pertama batal secara mutlak. Pandangan kedua tak batal secara mutlak. Pandangan ketiga tafsil. Itu kesimpulan dia lah. Pandangan mana yang kuat? Wallahu alam, ana rasa pandangan kuat tak batal secara mutlak lah. Kita tengok pandangan yang kata batal secara mutlak ni. وهو الذي أفتى به كثير من فقهاء الشافعية في حضرموت وألف والد شيخ العلامة سالم سعيد بكير باغيثان. Syekh Salih Sa'id Bukair Baghithan yang karang kitab ni tadi, Wuduhul Butlan. Ba'dal fitr, dia ada seorang ulama lain, iaitu Syekh Labib tak sebut kat sini, tapi dia seorang ulama lain. Ana tak ingat siapa. Wuduhul Butlan bil hukmi bi adamil fitr bil ibrati bil hiqni fi nahari Ramadan. وطبعت مذيلة برسالة أخرى بعنوان حكم الإبرة في نهار رمضان للشيخ محمد عوض بن طاهر بوزير. جاء فيها بعدة أنا رسني بعدد من نقولات أو بعدة نقولات. جاء فيها بعدة نقولات عن فقهاء المذاهب. So ini ulama-ulama yang kata ambil injection batal. Pandangan mereka cakap apa? Wa bihadza yattadih
أن الدواء المعطى للصائم بواسطة الإبرة مفسد للصوم على المذاهب الأربعة. Tu dia. سواء كان في العضلات, sama ada kena injek tu dekat otot, عضلات, awil warid, injek dekat vein, urat kita, urat, atau tahtal jil, bawah kulit, atau qanatin nakha, apa orang panggil, hidung ni punya ada saluran dia tu, tempat macam hingus. Wasawa'un kana litaghtiyati wa taqwiyah, sama ada injection tu injection yang ada taghdiyah, dia macam makanan, macam injection yang sebut sebelum ni, insulin untuk orang-orang apa, orang yang macam kencing manis kan, dia ambil insulin injection, macam ada makanan, ada karbohidrat, ada protein lah apa dalam tu. Walit taqwiyah, tak kisahlah injection tu untuk taghdiyah ke taqwiyah, banyakkan darah ke, takdirul a'sab, untuk apa, buat kita pengsan ke. Takdir ni pengsan lah, buat kita pengsan kan. So ni pandangan ni kata batal. Ala kuliah, kita baca pandangan kedua pula. Pandangan kedua kata tak batal. Ni pandangan Al-Allamah Muhammad bin Salim Al-Bayhani rahimahullah ta'ala. Wa nassu kalamihi wal huknatu al-ibratu fil adud wal fakhidh wa fi kulli makanin min al-jismi la tuftir wa in intashara ad-dawa'u minha ila al-jasadi kullih wa in wajada ta'mahu fi lisani. Wa bihi qala aidan Dr. Muhammad Hasan Hito. Okay. Pandangan Syekh Hasan Hito. Okay. Kemudian bawah, kemudian Syekh katalah wa hadha ni Syekh Hasan Hito cakap wa hadha al-qawl aqwa al-aqwal. Atau ni pandangan Syekh Labi ha, wa hadha al-qawl aqwa al-aqwal. لأن الفتحة التي تحدثها الإبرة كفتحة المسام فليست منفذا مفتوحا. قال العلامة ابن قاسم معلقا على قول النووي الشرط الواصل كونه في منفذ مفتوح أي عرفا أو فتحا يدرك، كما يفهم ذلك أيضا من قول العلامة ابن حجر الحيثمي رحمه الله في تعريف المسام وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك. Lubang yang kecil sangat, kita tak boleh nampak dengan mata kita. Okay. Tafsil ni pandangan Syekh Hasan Ahmad Kaf yang buat Taqrirat Sadidah. Dan Syekh Hasan Ahmad Kaf ni biasanya dia ambil daripada guru dia, Al-Allamah Hasan Mustafa Hasan Sumayyid, okay, rahimahullah, sing ana lah. Tapi tafsir yang Syekh Hasan Ahmad Al-Kaf sebut ni, tafsir yang terperinci sangat. Sebenarnya pandangan kedua senang lah. Senang untuk kita bagi tahu orang, senang untuk kita amal. Kalau tu tengok dia punya perincian dia. Pertama dia kata, kalau mughadhiyah tabtulus shaum. Kalau suntikan tu yang macam insulin, ada makanan ke protein tu batal. Kalau bukan ghair mughadhiyah, kita tengok. Kalau ghair mughadhiyah, tengok kena cucuk kat mana. Kalau kena cucuk dekat uruq mujawwafah wa hiya al-awridah, kena cucuk dekat urat, batal. Wa in kanat fil adal, kalau cucuk dekat otot, kawasan yang otot-otot ke apa ke, tak batal. Cucuk dekat dalam urat batal. Okey. Wa hunaka ra'yun rabi' anna al-ibar fil adal la yubtil biha shaum as-sha'im mutlaqan wal ibar fil warid in lam taqnu. Ni pandangan keempat. Ala kulli hal tak apalah, ni tafsir. Okey. Yang paling senang ambil pandangan kedua. Okey, boleh turun ni. Kemudian apa dia? Ni takdir lah. Ubat pelali lah kan. Pelali ni senang je kesimpulan dia. Kalau pelali tu pada kawasan tertentu sahaja, contohnya dia lali dan dia kebaskan tangan dia, tak batal lah. Tapi kalau dia lalikan orang tu sampai orang tu pengsan, waktu tu dia balik kepada hukum pengsan kan. Kalau pakai muktamad Imam Ramli, selagi mana pengsan tu bukan sepanjang hari, tak batal. Okey. Tu dia punya kesimpulan dia lah. Fa in kana mawdi'iyan, ni takdir ni. In kana mawdi'iyan, apa maksud mawdi'i? Orang perubatan panggil local anesthetic. Maksudnya dia akan kebaskan, lalikan dekat kawasan tertentu je. La yadurru shaum. Wa in kana kulliyan, perubatan panggil general anesthetic. Dia pingsan. Wastaghraqa jami'an nahar, pingsan satu hari, sepanjang hari, batal puasa. Ini dia pakai muktamad Imam Ramli kan. Okey.
Amma idza kana at-takhdir an tariq al-anf min khilal al-ghazat. Antum pernah tengok tak? Doktor nak pengsankan, dia bagi kita hidu. Dia masukkan macam ni. Kita hidu, yang tu batal. Sebab tu gas-gas tu katanya ada ain sampai ke kita punya otak. Tasilu ila dimag. Dia sampai ke otak kita, dia buat apalah, kita pun tidur kan. Dalam masa beberapa saat sahaja. Okey. Turun bawah lagi. Itu senanglah. Ma fil iftari bihi tafsil. Ini ada, ini dia kena tafsil. Kadang dia batal, kadang dia tak batal. Pertama al-alaq. Al-alaq. Fa in kana al-alaq ni benda yang dikunyah. Okey. Kalau yang dikunyah tu chewing gum, macam zaman sekarang ada perisa gula semua tu, batal lah confirm. Tapi kalau yang dikunyah tu hanyalah getah sahaja, getah lembut, tak ada perisa ke apa semua, dan getah tu pula tidak pecah jadi juzuk-juzuk kecil yang ditelan, dia kekal dengan bentuk dia tu, tak ada, tak yatafattat ni macam bercerai juzuk-juzuk dia sampai kita telan, dia getah sahaja, kunyah getah je, tak batal. Gigit getah, kunyah getah, tak batal. Tapi kalau chewing gum yang dikunyah tu macam zaman sekarang ni, batal lah. Betul Syekh Hasan Hito kata, wa amal alaq fa in kana yatahallalu minhu syai'un yakhtalitu ma'a ar-riq wa yabtali'uhu as-sa'im. Kama huwa ma'rufin fil alaq al-hali al-mu'asir. Chewing gum yang ada zaman sekarang. Fa hadha haramun bil ijma' wa yuftiru bihi as-sa'im. Amma idza kana la yatahallalu minhu syai'. La yatahallalu minhu syai' ni maksudnya tak ada terpecah-pecah jadi juzuk kecil kan. Tak batal. Ka qit'ati, sepotong ar-rakhwil mattat, getah lembut. Okey. Fa inna hadha yukrah wa la yahrum. Ini makruh tapi tak haram. Wa amal habbah allati tudha' tahta al-lisan. Sekarang ni pil yang diletak di bawah lidah untuk orang sakit jantung. Dia panggil nitroglycerin tablet. Untuk orang bila dia sakit jantung ataupun dia ada serangan, dia ada macam mula rasa ketak jantung ke apa, dia letak pil bawah lidah. Diserap daripada bawah lidah. So kalau dia serap daripada bawah lidah tanpa dia ada telan apa-apa ain masuk ke jauf dia, tak batal. Okey. Sebab bila dia serap bawah lidah tu ada masam, ada lubang-lubang lah yang akan sampaikan ke dia punya jantung tu. Tapi kalau dia ada telan, batal lah. Dia ada telan sesuatu, pil tu yang ditelan, pil yang letak bawah lidah tu dia ada telan, okey, batal. Okey. So dia letak bawah lidah kerana apa? Kerana dia lagi cepat serap. Rongga pula, liang roma yang ada bawah tu lagi cepat serap. Lianna tilkal mantiqah yusri'u min al-imtisas. Kawasan tu cepat untuk sedut. Okey. So perincian ni macam mana cakap tadi. Kalau ada yang ditelan dengan halkum dia batal. Kalau tak ada yang tertelan tak batal. Inna imtisasa hadhihi al-habbah ni pillah min mantiqati ma tahta al-lisan duna an yasriya min ajza'iha syai'un مع الريق إلى الجوف لا يفسد الصوم لأن الفم بالنسبة لدخول غير الريق منه يعتبر من الظاهر لا من الباطن وامتصاص الأجزاء المتحللة عبر المسامات التي تحت اللسان لا يؤثر على الصوم لأنه ليس منفذة مفتوحة. Itu dia rinciannya yang saya sebut tadi. أما لو تحللت أجزاء قد فدخلت مع الريق إلى الجوف فإنها تفسد الصوم. Kalau pil tu pun dia dah bercerai dan dia dah bercampur dengan air liur, dia telan, batal lah. Okey. Wa amal qat wasyammah. Qat dengan syammah. Qat ni tahu qat? Orang Yaman. Dia ada pokok qat tu. Dia suka ambil daun tu, dia mengunyah, dia macam menghayalkan. Teruk, orang Yaman dia ada masalah teruk dengan qat ni. Memang teruk. Dia masuk dalam mulut dia, dia macam hayal. Ana pun tak tahu, Ana tak pernah lagi kita nak buat kan. Tapi dia macam masuk dalam mulut dia, mungkin ngunyah ke apa ke. Dan dia akan hayal. Kan wa min al-alaq al-qat al-ma'ruf bil Yaman.
Fa in sara mutafattitan. Kalau ada benda yang bercerai, okey. Cerai berai daripada qad tu. Qad ni daun. Bihaitsu yasiru ila al-halq fa innahu yuftiru bihi. Kama yuftiru bin nusyuk al-musamma bil burduqan. Ni ana pun tak tahu apa burduqan ni, semua dia kata syamah, ana pun tak pasti. Dia geng-geng tu lah. Syamah ni ana tengok dia macam keluarga-keluarga orang panggil apa? Macam keluarga ganja lah, keluarga ganja. Tapi biasanya ganja bakar, dia tak bakar, dia kunyah. Dia kunyah atau dia letak kat mulut dia. Keluarga-keluarga tu lah. Okey. Keluarga-keluarga tu. Kemudian mandi. Mandi. Mandi bukan mandilah, berenang silap. Berenang boleh membatalkan kalau sampai sesuatu ke jauf. Kan? Masuk kot telinga, masuk kot hidung kan? Kalau ni, sebab tu kalau ada orang nak berenang juga, kita bolehlah nasihatkan dia untuk pakai ear plug ke contoh. Tak bagi air masuk. Pakai apa-apalah. Kalau mulut dengan hidung tu mungkinlah susah sikit kan. Mungkinlah dia boleh susah air nak masuk naik atas kan. Tapi telinga susah nak kontrol. So, ear plug selamat sikit. Kata Imam Ar-Ramli, "Lau arafa min adatihi." Silap. "Lau arifa." Kan? Silap arafa. Arafa yang arifu. "Lau arafa min adatihi." "Lau arafa min adatihi." Kalau dia tahu daripada kebiasaan dia, air akan sampai ke jauf dia. Annahu yasilul ma'u minhu ila jawfihi aw dimaghihi bil inghimas, dengan dia tenggelamkan diri dia tu, wala yumkinu taharruzu anhu, dan dia tak boleh elakkan diri daripada air itu akan masuk juga dalam dia punya jauf dia sampai ke kepala dia, masuk ke telinga dia sebagainya kan. Yahrumul inghimas, haram untuk dia pergi berenang dan ianya akan membatalkan. Okey, itu kalau dia biasa. Kalau dia tak biasa makruh. Untuk dia selamat, pakailah plug apa semua. Ubat gigi tak batal. Dengan syarat dia tak bercampur dengan air liur kita. Okey. Itu secara mudahnya, dengan syarat dia tak bercampur dengan air liur kita. Kalau campur dengan air liur kita telan, batal. Ma'junul asnan, ubat gigi kan. Ditanya kepada Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad tentang ubat gigi, la yadur. Ma'al muhafadhati la yadkhul syai'un min nafsil ma'jun. Janganlah tertelan ubat gigi. Wal riqul mukhtalitu bihi. Dan jangan juga telan air liur yang campur dengan ubat gigi. Wala yadur baqa an-nukha. Kalau dia rasa perisa ubat gigi tu, kalau mint, rasa macam mint, tak apa, itu asal, bukan ain. Okey. Dia rasa mulut dia pudina sikit, tak batal. Biasalah, kesan. Okey, turun. Apa yang masih berbaki dekat gigi kita, makanan-makanan yang berbaki dekat mulut dengan gigi, kalau telan sengaja batal. Okey. Ma yabqa fi khalalil asnan min at-ta'am fa innahu yajibu alayhi an yataharrahu wa yukhrijah. Fa in ibtala'ahu 'amdan aftara 'inda asy-Syafi'iyyah bila khilaf. Makanan yang masih tersekat kat mulut kena buang. Jangan telan. Kalau telan dengan sengaja batal. Ini pasal perempuan pakai ubat haid ni tak apalah. Tak ada masalah. Ini faedah kan. Perempuan pakai ubat untuk tahan haid harus. Kalau dia nak puasa harus. Dalam fatwa ulama namanya Qummat, boleh pakai ubat untuk tahan haid. Tak bagi dia boleh puasa. Habis khatama an-nazim hafizahullah manzumatahu al-mubarakah bis salatu wassalam ala sayyidil alam wa dhalika ma'lum wa illam yataqaddam lahu dhikrun qarib. Qauli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya nak kata dekat nazam ni dia tak sebut dhamir lah. Okey. Dhamir ni tak sebut tak apa, kalau marja' dhamir tu dah ma'ruf, maklum. Okey. Habis. Alhamdulillah. Itu mufattirat mu'asirah. Kita sebut sikit beberapa sunnah puasa dan kita habislah hari ni. Ana sebut sikit beberapa sunnah puasa. Ingatkan anak nak bincang witir dengan tarawih dengan detail, tapi macam tak sempat pula. So, mungkin minggu depan kita akan bincang beberapa perkara. Kita akan bincang witir,
tarawih, witir, iktikaf dan zakat fitrah. Okey. Tarawih, witir, iktikaf, zakat fitrah, insya-Allah. Iktikaf kita ambil daripada Abi Syuja' lah sikit. Zakat fitrah kita ambil daripada Abi Syuja', pun tak banyak sangat kan. Kemudian kita tarawih dengan witir, okey. Ana habiskan hari ni dengan sebut sunat sikit, sunat puasa. Yang tak disebut dalam Abi Syuja' lah. So yang pertama, sunat puasa kita berbuka dengan pertama dengan rutab lah. Kurma yang basah. Okey, kurma basah. Yuftiru ala rutabat. Kemudian tak ada, barulah buka puasa dengan busur. Kurma yang dia tak kering lagi tapi dia muda sikit, kuning. Kemudian barulah tamar. Tamar ni dah kering lah. Bilangannya witir, contohnya 3, 5 kurma. 1. Sebaiknya 3. Kalau tak ada tamar, maka dia berbuka dengan air. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamr, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'. Fa innal ma'a tahur." Rawahu al-arba'ah. Ashabus sunan. Dalam Tirmizi ada riwayat Anas radhiyallahu anhu sebut Nabi SAW ni kana yuftiru 'ala rutabat. Maka rutab. Fa in lam yajid fa 'ala tamarat. Kalau tak ada rutab, tamar. Fa in lam yajid hasawat min ma'. Teguk berapa tegukan daripada air. Okey. Kalau tak ada air, benda yang manis. Hulwu, macam kismis. Kalau tak ada benda manis, halwa, manisan, kuih. So apa beza hulwu dengan halwa? Hulwu ni manisan yang daripada benda tak dimasak, tak digoreng dah masak, tak dibakar, dimasak, digoreng. Halwa ni manisan yang dari yang asalnya dia masak, digoreng atau dibakar lah, jadi kuih contoh. Itu halwa. So hulwu dulu baru halwa. Okey. So rutab, kemudian busur, kemudian tamar, kemudian air, kemudian hulu, kemudian halwa. Macam itulah. Wayundabu, kemudian yang sunat dalam bulan puasa juga, disunatkan kita untuk banyak bersedekah. Wayundabu kathratul jud, banyak bersedekah. Okey. Dengan sebanyak mungkin yang kita mampulah. Kalau tak, sedekahlah dengan apa yang kita mampu. Seperti mana dalam hadis yang masyhur dalam sahihain, Nabi SAW ini pemurah sangat dengan sedekah. Lagi-lagi pemurah bila Ramadan, ketika bertemu Jibril. Kana ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kenapa pada bulan Ramadan lebih banyak dituntut untuk bersedekah? Kerana orang fakir miskin pun diorang kena puasa kan. Okey, kalau diorang penuhi syarat, diorang kena puasa. Dan adalah diorang ni fakir miskin, nak cari duit, nak cari apa untuk diorang makan, okey, diorang kena kerja. Tapi puasa menyebabkan mereka lemah. Maka kita nak tolong mereka, kita banyak bersedekah. Okey, dituntut untuk banyak bersedekah. Okey, dan begitu juga supaya nak dapat gandaan dalam pahala bersedekah lah. Dan seterusnya, sunah-sunah puasa juga menyambung silaturahim dan memperbanyakkan bacaan Quran. Okey. Seperti manalah hadis sahihain bahawa Jibril alaihi salam akan jumpa Nabi SAW setiap Ramadan untuk tadarus Quran antara Jibril dengan Nabi SAW. Dan tahun terakhir dibaca Quran 2 kali, dikhatamkan Quran 2 kali, antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril.
proses mu'aradatul Quran, ardul Quran kan. Dalam proses ardul Quran ni, Nabi SAW dengan Jibril ni lah, Jibril alaihi salam akan ajar Nabi tertib ayat ni, surah ni, mana yang mana mansuh tilawatan. Okey. Itulah akan dibuat ketika perjumpaan dengan Jibril alaihi salam. Dan itu dalil tadarus lah. Dalil kita baca, orang dengar. Orang baca, kita dengar. Okey. Kemudian disunatkan untuk baca doa ketika berbuka, seperti mana sedia maklum, ada banyak doa. Antara yang masyhur, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Antara doa yang masyhur, dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Dan kata para ulama, doa-doa ni dibaca lepas kita dah makan atau minum sikit. Aqiba al-fitr. Maka minum sikit kita baca doa ni. Adapun sebelum kita berbuka, kita baca basmalah. Kerana bila dia tengok doa-doa tu, dia fi'il madhi kan. Dia apa? Ala rizkika aftart. Dengan rezeki kamu lah saya iftar. Kalau kita tak makan lagi, iftar apa? Zahabat dhama. Dahaga dah pergi. Ini minum air pun tak lagi. Wabtallatil uruq. Urat dah basah. Ni minum pun tak lagi. So, ulama dalam mazhab kita galakkan untuk baca doa tu lepas dah buka sikit. Okay. Adapun status doa tu tak ada isu. Dia hasan li ghairih ke, dia dhaif ke, tak ada isu lah. Sebab dia fadhail amal. Okey. Ada yang kata hadis paling kuat dalam bab ni hadis Zahab al-Dhama' dalam Abu Daud. Hadis Abu Daud tu Daruqutni kata dhaif. Tak apalah, dia fadhail amal. Kan dia tak ada kesan pun. Boleh. Begitu juga antara sunnah-sunnah puasa, taftir as-saim. Kita belanja orang lain untuk berbuka, bagi makan atau minum kepada orang lain ketika berbuka. Maksudnya dia berbuka dengan makanan kita, dia berbuka dengan minuman kita. Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'. Siapa yang bagi orang lain berbuka dengan makanan ataupun minuman dia, dia akan dapat pahala orang yang puasa tu. Tak kurang sedikit pun. Okey. Bagi makan dekat sini, adakah disyaratkan sampai kenyang? Kata, kalau ikut Imam Al-Munawi tak. Tak. Cukup. Tak kenyang pun tak apa. Walaupun dengan tamar, satu tamar. Okey. Kenapa ada pandangan yang kata cukup walaupun satu tamar? Sebab ada hadis dalam Sahih Ibn Khuzaimah yang mana Salman radhiyallahu anhu cakap, kan, wahai Rasulullah, kita orang ni tak semua mampu untuk jamu orang lain makan ketika berbuka. Kan? Maka Nabi SAW kata, tak boleh dapat juga pahala macam kamu bagi orang lain, jamu orang lain makan ketika berbuka, walaupun kamu bagi satu tamar, satu tegukan air, sikit susu, pun dapat pahala juga. Man yu'tillahu ta'ala hadha ath-thawab ala man fattara sa'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw mazaqati labanin. Okay? Hadis dhaif dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Sebab ada perawi nama dia Ali bin Zaid bin Jud'an, masyhur. Perawi Ali bin Zaid bin Jud'an ni perawi yang banyak riwayat fadail. Dia dhaif sikit. Tapi tak apa. Fadail kan? Dan dia tafsirkan hadis yang dah sahih dah tentang man fattara sa'iman kan. So daripada hadis tu Nabi SAW naskan kalau kurma sikit pun tak apa. Tegukan air pun dapat pahala. Dan macam Imam Ibn Hajar sebut, sunat untuk kita makan sekali dengan orang yang kita jamu dia makan, jamu dia untuk berbuka. Sunat untuk kita makan dan minum sekali
dengan orang yang kita jamu dia untuk makan dan minum. Okay, ketika bila berbuka tu lah. Okay, wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Ustaz, berkenaan dengan pendapat Imam Ghazali tadi yang telinga dan muqabil hasr. Adakah kita boleh taklid dan berfatwa dengan kaum tersebut dengan mengambil kira juga pandangan perubatan moden? Dari sudut taklid tak ada isu. Taklid untuk amalan peribadi tak ada masalah. Sebab dalam mazhab kita jelas ulama sebut boleh taklid dengan qaul yang dhaif, dengan marjuh dalam mazhab. Tu ramai ulama sebut. Okey. Alawi As-Saqqaf sebut dalam Fawaid Makkiyah, Al-Qurdi sebut dalam Fawaid Madaniyah. Macam-macam. Basudan sebut dalam Maqasid Saniyah. Adapun dari sudut fatwa kena perinci lah. Kalau nak dari sudut fatwa ada perincian. Perincian dia adalah kalau kita ni dilantik sebagai mufti rasmi untuk memberikan fatwa mengikut mazhab negeri tu, maka hukum asal dia kita tak fatwa melainkan dengan muktamad. Jadi kalau kita nak sebut pandangan Imam Ghazali, kita tak fatwa, kita irsyad. Irsyad ni maksudnya kita sebut muktamad. Contohnya kita cakap okey, pakai titisan telinga batal puasa mengikut muktamad mazhab kita. Dan di sana ada pandangan Imam Ghazali untuk siapa nak ikut. Macam tu. Irsyad. Di sana ada pandangan Imam Ghazali untuk siapa nak ikut. Telinga bukan jauh atau manfal, maka tak batal. Itu kalau dalam syarat dia dilantik sebagai mufti itu memang kena iftak ikut mazhab setempat. Ataupun orang memang dah kenal dia sebagai mufti yang ya'tad, dah biasa untuk fatwa ikut mazhab. Kalau dia tak ada disyaratkan ketika dia dilantik jadi mufti tu untuk mufti dengan mazhab setempat, dia bolehlah fatwakan dengan pandangan yang lagi satu tu walaupun dia tak irsyad lah, dia fatwakan terus pun tak apa. Okay. Ataupun dia bukan mufti rasmi contoh. Bila dia bukan mufti rasmi, asatizah yang biasa ada, bukan mufti rasmi, tak ada syarat tertentu kepada dia, dia boleh fatwakan. Dia hanya ketat bagi siapa? Iftak ni ketat bagi orang yang dia mufti rasmi, atau bila dia syarat tauliah dia sebagai mufti tu untuk mazhab tertentu, tu ketat lah. Ataupun dia tu memang mu'tad untuk bagi fatwa dengan muktamad, tu ketat lah. Selain daripada tu tak ada masalah. Okey. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Ustaz, kalau kita contohnya macam ada orang tanya macam dia mufattirat ni kan, so, kita cerita lah. So orang tu dia macam dia sedar yang dia pernah buat mufattirat tu waktu dia berpuasa. So dia kata macam, dia tanya perlu ke nak qada? Kalau dia tak tahu tak apa. Kita cakap dia syarat mufattirat ni kan ilm amd ikhtiyar. Kalau dia tak tahu memang dia tak ada dia tak ada ilm lah. Kalau dia nak qada tak salah, cuma Kalau kalau ihtiyatan tak apa. faham. Terima kasih. Tapi asalnya tak kira batal pun. Tak ada ilm amd ikhtiyar. Bahkan sebab mufattirat ini yang kita belajar hari ini mufattirat yang khafiyah ala kathir minal awam. Hatta khafiyah ala kathir minal talabah, min talabatil ilm. Bukan je orang awam tak tahu, ana rasa ramai pelajar ataupun ustaz pun tak tahu. Secara detail dia lah kan. Maka masalah yang macam ni lagilah diberi keuzuran untuk kalau tadi ilm am ikhtiyar tak ada masalah. Sebab memang ulama dalam mazhab kita nas kan. Kalau mufattir tu benda yang tafsil, yang daqiq, yang tak diketahui oleh orang awam ke apa ke, dimaafkanlah. Ada soalan? Tak ada.
Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap daripada diri Ana sendiri. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Sebagai penutup, Ana just nak kongsi lah. Ana tengok yang hadir hari ni 4 orang. 3 orang kalau tolak Ana. Kan? Yang lain mungkin letih dan sebagainya. Mungkin himmah tak ada ataupun sibuk. Kan? Kalau kita husnuzon ada masalah lah, ada sibuk dan apa? Ada masalah ataupun sibuk ke? Ataupun yang tak ada uzur tu memang kita tak husnuzon lah. Dia tak ada uzur. Contohnya dia memang tak datang ke, dia buat benda lain ke. Maka apa nama dia? Ana just nak sebut satu kisah lah, nak tunjuk beza himmah kita dengan ulama dulu. Dan ulama ni tak jauh pun. Ulama yang nak sebut ni tak jauh pun. Bukannya nak cerita salafus soleh ke, imam-imam zaman apa nama dia, Imam Nawawi ke, mutaakhirin ke, tak. Nak sebut ulama yang tak jauh daripada kita. Syekh kepada Syekh Hana, nama dia Muhammad Sa'id Bara'iyah. Dia qadhi dekat Sai'un kalau nak tak silap dulu. Antara guru dia Syekh Salim Sa'id Bukair Baghaithan tadi, yang ada risalah tadi tu, Wuduhul Butlan tu. Dan Syekh Salim ni masyhurlah mufti Tarim, dan dia ta'liq kepada Yaqut Nafiz kan. So Syekh Salim ni dia duduk kat Tarim tu lah. Syekh Sa'id Bara'iyah ni pula dia duduk dekat, dia pernah ada fasa dalam hidup dia jadi guru dekat daerah nama dia Suwairi. Suwairi dengan Tarim ni jarak dia lebih kurang 9 km. 9 km. Jadi Syekh Muhammad Sa'id Bara'iyah ni, Syekh Muhammad Sa'id Bara'iyah ni guru pada guru ana. Dah wafat dah rahimahullah. 3 kali seminggu pada waktu malam dia nak hadir kelas Minhajut Talibin oleh Al-Allamah Salim Bukair Baghaithan ni. Dia jalan kaki daripada Suwairi tu ke Tarim. 9 km. 9 km. 3 kali seminggu. Itu pergi, patah balik 18. Okay. Masyian alal qadam. Jalan. Sebab nak belajar dengan mufti, nak belajar dengan faqih. Yalah, anak dia pun hidup lagi kan, Syekh Ali kan, dah dekat 90 tahun umur. Nak belajar dengan mufti, dengan faqih. Kita sekarang mungkin wasilah banyak. Okay, tapi himmah hilang. Okay. Sebab tu ada seorang ulama tu dia sebut satu kata-kata menarik kan. Apa nama dia? Perkara tu bila banyak wasilah dia, orang dah tak gigih dalam mencari dia. Asy-syai'u idza tayassara talabuhu qallatil himmatu ilaih. Bila dah tayassara talabuhu, senang untuk kita dapat, himmah tak ada. So kita sekarang wasilah ilmu banyak, tapi himmah dia tak ada. Dulu ulama wasilah sikit, dia mungkin nak kena jalan berapa km, nak kena merentas tu, nak kena merentas ni, nak kena hafal tu, hafal ni, kitab tak banyak, duit lagi lah sikit je. So dia guna himmah dia betul-betul untuk manfaat dan istifadah sesempurna mungkin. Kita sekarang ni dengan banyaknya wasilah, kita jadi lagi malas, jadi lagi tak ada apa, tak ada himmah, lembab. Ana cakap umum lah ni, bukan tuju siapa-siapa, ataupun ana bukan tuju kepada semua yang tak hadir lah, ana cakap umum. Jadi lagi malas, jadi lagi lembab kan, kita tak istifadah dengan sempurna. Maka sebab itulah pelik, kita sekarang wasilah ada tapi tak jadi. Kalau nak ikutkan wasilah untuk membolehkan kita ada malakah ijtihad, melebihi wasilah yang ada pada zaman ulama dulu. Macam-macam wasilah kita ada, tapi tak ada taufik. Dan satu, tak ada taufik lah. Kedua, sebab memang bila dah benda tu dah senang, orang akan mula tak adalah desperate dalam nak perlukan dia. Okay. Macam internet bila senang untuk kita peroleh zaman sekarang, kita tak rasa macam dia benda berharga.
Tapi kalau tiba-tiba kita dicampak dalam hutan, susah nak dapat connection, baru kita tahu betapa berharganya internet. Sehingga kalau kita nak pakai mobile data contohnya dalam hutan, kan dia bagi kita kuota 2 gig, kita akan guna 2 gig tu dengan sangat berhati-hati, kita nak istifadah sempurna. Tapi kalau kita guna wifi rumah, kita guna sampai 1000 gig, mungkin kita tak istifadah dengan sempurna. Nampak tak? Itulah. Okay. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها